Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan dah. Boleh dah? Mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin kama fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa 'ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alaika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir. Min syarri ma khalaqa wa dhar'a wa bara'a min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi, lebih beda hajat ukhrawi. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu yang diatur, yang disusun oleh Ma'tafiz Al-Quran Darul Abrar sebagai salah satu daripada aktiviti untuk kita suatu PKP ni, kerana kita masih belum lagi dapat kebenaran untuk memulakan operasi ma'had, masih ditutup. Jadi kita cari jalan bagaimana kita boleh bagi pengisian kepada anak-anak, pelajar-pelajar, atau mungkin program yang kita buat ni boleh dikongsi juga oleh sahabat-sahabat muslimin muslimat serta ibu bapa yang ada di rumah kan, paling kurang sama-sama boleh menambahkan lagi ilmu, menambahkan lagi kefahaman kita terhadap agama Islam yang kita cintai, yang kita sayangi ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan ambil bab yang ke-78. Kita ada 2 bab lagi dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, hari ini kita akan tamatkan 2 bab ni. InsyaAllah Anda akan cuba sediakan nota yang baru dan akan dikongsi dalam grup nanti insyaAllah. Jadi bab yang ke-78, kalau kitab saya ni muka surat 48, muka surat 48 kalau kitab saya ni. Keutamaan perempuan atau wanita yang sabar dalam membesarkan anak dan tidak berkahwin lagi. Jadi ini adalah bagi mungkin ada di kalangan wanita, ibu-ibu yang kematian suami dan dia mungkin boleh uruskan diri dia, dia ada kemampuan untuk menguruskan anak-anak-anaknya dengan keuangan dan sebagainya. Jadi mungkin dia tak berhajat untuk berkahwin lain. Tapi kalau sekiranya dia mungkin perlu kepada perbelanjaan, perlu kepada orang yang boleh bantu dan tolong untuk dia membesarkan anak-anak dia, jadi tak salah. Dalam Islam tak salah mana-mana wanita yang kematian suami untuk berkahwin lain. Sebenarnya dalam Islam tak salah. Cuma di sini ada hadis yang menceritakan ada juga kelebihan bagi wanita yang sabar dalam membesarkan anak-anaknya dan dia tak berkahwin lagi. Kerana apa? Kerana ingin membesarkan anak-anak dia. Jadi ini benda ni tak ada masalah. Siapa yang ada kemampuan, yang boleh bersabar, maka dia tak kahwin lagi. Tapi kalau dia mungkin perlu kepada bantuan, pertolongan, perlu ada orang yang menyokong kehidupan dia, keluarga dia, anak-anak dia, maka tak salah kalau dia nak berkahwin lain atau nak berkahwin lagi. Ini adalah benda yang harus dalam Islam. Hadatsana Abu Asim
an Nahas bin Qahm, an Shaddad Abi Ammar, an Auf bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun sab'a'ul khaddain imra'atun amat min zawjiha wa sabarat ala walidiha kahataini fil jannah atau kama qala alaihi wasallam. Haddatsana Abu Asim, jadi mana Abu Asim menceritakan kepada kami daripada Nahas bin Qahm, Nahas bin Qahmin, daripada Shaddad Abi Ammar, daripada Auf bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Auf bin Malik, Malik bin Auf, Auf bin Malik, nama sahabat, di mana Auf bin Malik ni suatu hari dia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan anak dia. Auf bin Malik datang bertemu dengan Rasulullah SAW mengadu tentang anak dia, yang bernama Malik. Anak dia Malik, Malik bin Auf bin Malik. Tu hebatnya. Sahabat-sahabat ni anak dia Auf, ayah dia bin Malik, tapi anak dia Malik. Malik bin Auf bin Malik. Jadi dia datang, dia tanya, ya Rasulullah, anak saya keluar berperang bersama dengan Rasulullah SAW serta para sahabat, tetapi sehingga sekarang masih belum sampai ke rumah. Dah berapa lama dah anak saya masih belum balik lagi. Apakah yang perlu kami lakukan? Lalu Rasulullah SAW berpesan kepada Auf bin Malik, dia kata, wahai Auf, kamu balik ke rumah kamu dan kamu berzikirlah dengan zikir yang diajar oleh Nabi SAW, iaitulah la hawla wa la quwwata illa billah. Zikir yang diajar oleh Nabi SAW iaitulah la hawla wa la quwwata illa billah. Dan kita tahu bahasanya zikir la hawla wa la quwwata illa billah ni adalah kanzun min kunuzi tahtal arsh atau kama qala alaihi wasallam, iaitulah satu perbendaharaan, satu simpanan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Mana besar kelebihan dan besar ganjaran dan balasan bagi mereka yang berzikir dengan zikir ini. Kan, itulah la haula wala quwwata illa billah. Jadi Auf bin Malik ni bila Nabi SAW pesan pada dia, dia pun balik bertemu dengan isteri dia. Bila sampai di rumah, isteri dia tanya, apa yang Rasulullah bagi? Apa yang Rasulullah pesan? Lalu Auf bin Malik mengatakan bahawa Rasulullah SAW pesan kepada kita supaya kita perbanyakkan berzikir la haula wala quwwata illa billah. Lalu Auf bin Malik dan isteri dia ambil air semayang, duduk berzikir. Sampai tengah malam, tiba-tiba rumah mereka diketuk. Tengah malam, rumah mereka diketuk. Bila mereka buka, tengok-tengok anak mereka yang bernama Malik bin Auf berada di hadapan pintu rumah mereka. Bila dia tengok anak dia dah ada depan rumah dia, depan pintu rumah dia, Masya Allah, seronok, gembira. Lalu dijemput anak dia masuk ke dalam. Maka Auf bin Malik tadi tanya anak dia, Malik bin Auf. Dia kata, wahai anakku, ke mana kamu menghilang? Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabat dah pulang lama dah daripada medan peperangan. Sedangkan kamu ni tak balik-balik. Malam ni baru kamu sampai. Lalu Malik bin Auf kata, wahai ayahku, di dalam peperangan bersama dengan Rasulullah SAW, aku telah ditawan oleh musuh. Aku telah ditawan oleh pihak musuh, dan musuh memenjarakan aku. Musuh memasukkan aku ke dalam penjara mereka. Jadi malam ni dia kata, malam ni ketika aku berada dalam penjara, tiba-tiba aku merasai bahawasanya jeriji ataupun besi-besi penjara tadi jadi lembut. Jadi lembut. Lalu aku buka, akhirnya aku mampu untuk keluar daripada penjara tersebut, daripada kurungan tersebut. Sewaktu aku berada di luar daripada kurungan atau penjara tadi, tiba-tiba aku dibawa oleh makhluk yang dia tak tahu makhluk apa, dibawa daripada penjara tadi dan dihantar ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah ke hadapan rumah
Auf bin Malik. Jadi benda ni adalah merupakan antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada sahabat Auf bin Malik dan keluarga mereka, kelebihan zikir la haula wala quwwata illa billah ni. Jadi kalau sekian kita ada benda-benda yang mungkin penting, benda yang mungkin besar yang kita nak buat, maka kita perbanyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billah. Dan di sana ada hadis Nabi yang menyuruh kita, yang memerintah kita, walaupun suruh dan perintah ni secara harus, sunat, kita boleh buat, kita boleh baca. Nabi SAW menyebut kalau sekiranya kita ada urusan yang penting, yang besar, maka kita perbanyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billah, dan kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini di antara zikir yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita dan patut kita amalkan. Lebih-lebih lagi lah di zaman kita diuji oleh Allah dengan coronavirus dan ujian-ujian yang lain. Mudah-mudahan dengan kita berzikir, mudah-mudahan kita dengan kita berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, dan kita berzikir dengan zikir la haula wala quwwata illa billah, Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan negara kita daripada bala, wabak, malapetaka dan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang timpakan kita sekarang ni. Sebab kita tengok sekarang ni semakin hari semakin agak mencabar. Virus semakin hari semakin mengganas. Ini apa yang dimaklumkan kepada kita. Dulu varian Delta, sekarang ni lambada pula lagi. Akan datang wallahualam, kita tak tahu apa pula jenis virus yang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka marilah kita sama-sama usaha, ikhtiar, cari jalan kita laksanakan apa yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita laksanakan zikir, kita berzikir, bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dan tolong kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dan tolong keluarga kita. Allah akan bantu dan tolong masyarakat kita, dan Allah akan bantu dan tolong negara kita. Mana bermula daripada kita. Kita kena mula untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat serta negara kita, insya-Allah. Jadi itu serba sikit berkaitan dengan Auf bin Malik. Nama anak dia Malik bin Auf bin Malik. Ini hebat, hebat. Sahabat-sahabat ni biasa. Macam kita tengok Imam Malik. Imam Malik nama dia Malik bin Anas bin Malik. Malik bin Anas bin Malik. Jadi sahabat-sahabat selalu nama mereka ni kadang-kadang dia berulang. Kadang-kadang dia berulang. Jadi dia kata Nabi SAW bersabda, baginda bersabda, saya dan perempuan yang berpipi merah kehitam-hitaman, itu adalah isyarat kepada sab'aul khaddain. Asal mana sab'aul khaddain ni, sab'a' tu mana berubah pipi dia. Berubah pipi dia. Jadi nak cerita bahawasanya orang yang kematian suami ni biasanya mungkin dia akan rasa segan, dia akan rasa macam orang kata apa? Rasa macam-macam rasa lah. Kan? Maka digelar perempuan yang macam ni, ia adalah perempuan yang pipi merah kehitam-hitaman. Kerana apa? Kerana mungkin ujian yang menimpa dia, macam-macam dia fikir, macam mana aku nak besarkan anakku, macam mana aku nak berhadapan dengan masyarakat, macam mana. Jadi akhirnya ini menunjukkan bahasanya boleh mengubah sedikit sebanyak raut wajah wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi Nabi SAW menyebut perempuan yang macam ni, itulah yang kematian suami dia, yang ditinggalkan mati oleh suami dia, mana suami dia mati, dia bersabar dan dia tak berkahwin lagi, dia bersabar dalam membesarkan anak dia, maka Nabi kata seperti dua jari ini di dalam syurga. Mana dekat dia akan duduk berdekatan dengan Nabi SAW di dalam syurga nanti. Jadi tak salah kalau dia nak kahwin lagi pun tak salah. Cuma kalau dia boleh bersabar, boleh bertahan, maka dia besarlah anak dia, membesarkan anak dia dengan sendirinya. Kemudian satu hadis yang tajuk di atas tu satu hadis saja. Kita ambil tajuk yang ke-79, iaitu etika anak yatim. Ini adalah hadis ataupun tajuk yang terakhir
yang kita nak kongsi pada pagi ni insya-Allah. Haddatsana Muslim qala haddatsana Syu'bah an Shumaisah al-Atakiyah qala dzukira adabul yatim 'inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat inni la adribul yatima hatta yanbasit. Muslim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami daripada Shumaisah al-Atikiyah. Dia berkata, disebutkan berkaitan dengan etika anak yatim di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku memukul anak yatim sehingga dia mempunyai semangat. Jadi sebenarnya tak salah kalau kita nak rotan anak yatim ni demi untuk mengajar mereka adab ataupun demi untuk menjadikan mereka orang yang berguna. Cuma kita kena ingat, rotan atau memukul yang dibenarkan oleh syarak tidak mencederakan. Rotan dan pukul tu adalah untuk memberi peringatan, untuk dia ambil iktibar, bukan mentang-mentang dia anak yatim rotan atau pukul dia macam pukul lembu, kebau dan sebagainya. Itu salah. Kita tak salah nak rotan, nak pukul anak yatim, tapi di atas orang kata dasar nak mengajak, nak bagi semangat pada dia, nak membetulkan kita kata kesilapan yang dia buat yang berulang kali mungkin, tanpa mencederakan. Jadi ini yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagi tajuk. Itu adalah tajuk yang ke-80, keutamaan orang yang anaknya meninggal. Ini adalah tajuk yang terakhir. Ini adalah tajuk yang terakhir. Ingat aku yang tadi terakhir, ni yang terakhir. Tadi dah baca dah. Okay, keutamaan orang yang anaknya meninggal. Ini kelebihan orang yang ditakdirkan Allah. Ditakdirkan Allah, anak dia meninggal sewaktu masih kecil, belum baligh. Anak yang meninggal sewaktu masih kecil, iaitulah sebelum baligh. Sebab memang orang yang kematian anak kecil ni memang Masya Allah besar ujian dia. Besar ujian dia Masya Allah. Memang orang yang pernah hadapi dan pernah lalui benda ni lah yang tahunya. Kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia antara orang yang diuji oleh Allah. Dahsyat ujian Nabi ni. Kalau kita tengok, kita jangan rasa kita je Allah Ta'ala uji dengan ujian yang berat. Sebenarnya Nabi lagi berat. Ujian yang Allah Ta'ala timpakan Nabi kita Muhammad SAW lagi berat. Berapa orang anak Nabi mati? Anak Nabi mati sewaktu kecil lagi. Iaitulah 3 orang lelaki kan. 3 orang anak lelaki Nabi SAW mati sewaktu masih kecil. Kita bayang 3 orang. Kemudian anak perempuan Nabi SAW diceraikan, ditolak dan sebagainya. Ini adalah ujian yang besar yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal ketika anak-anak masih kecil, ketika anak-anak masih kecil lagi. Ini adalah ujian yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ujian inilah yang menjadi kita contoh kepada kita umat Nabi Muhammad SAW demi untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Tak. Kerana sesungguhnya di sana ada lagi. Itu sebab kita kena ingat, bila kita rasa kita diuji dengan ujian yang berat, sebenarnya di sana ada orang yang lebih berat lagi. Ujian yang menimpa orang lain lebih berat lagi berbanding dengan ujian yang menimpa kita. Itu kita kena tengok, itu kita kena bayangkan, itu yang kita kena letak dalam akal fikiran kita. Kita duk rasa kita susah. Cerita bayang ni, sebab tu dalam La Tahzan, dalam kitab La Tahzan yang dikarang oleh Syekh A'id Al-Qarni, Syekh A'id yang dikarang oleh Syekh A'id, di mana dia sebut la tahzan in faqadta ibnaka fa ghairuka faqada adadu abnaihim fi hadithatin wahidah. Dia kata jangan kamu berduka cita, dia kata sekiranya kamu kematian seorang anak, kerana di sana ada orang yang mati beberapa orang anak dia dalam sekelip mata je. Sahabat-sahabat kita di Palestin,
sahabat-sahabat kita di tempat lain. Kadang-kadang bila diserang oleh Israel, bila berlaku apa-apa, kadang-kadang habis semua satu keluarga mati. Bukan setakat keluarga, rumah runtuh, kenderaan habis semua rosak. Jadi nak cerita pada kita, kalau kita rasa kita berat diuji oleh Allah, kita kena ingat di sana ada orang yang lebih berat lagi diuji oleh Allah. Kalau kita berjalan kaki, di sana ada orang yang tak boleh berjalan langsung pun ada. Kan? Kita hanya pakai basikal aja, ada orang yang hanya berjalan kaki je. Kita hanya pakai kereta lama saja, ada orang yang kereta pun tak ada, motor pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi kita kena ingat, sekiranya kita diuji, maka kita kena ingat bahawasanya di sana ada lagi ujian yang lebih berat, yang lebih dahsyat, yang lebih, kita kata, lebih mencabar, yang ditanggung oleh orang lain. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahu an-nar illa tahillatal qasami atau kama qala alaihi wasallam. Ismail menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada aku daripada Ibnu Shihab, dia dan Ibnu Musayyib, dia dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah meninggal 3 orang anak daripada salah seorang dari Muslim, lalu dia disentuh oleh api neraka kecuali hanya sekejap. Jadi nak cerita bahawasanya orang yang kematian, orang Muslim, orang yang beriman, orang yang ada iman dalam jiwa dia, kalau dia diuji oleh Allah dengan kematian 3 orang anak, dia tidak akan disentuh oleh api neraka illa tahillatal qasami. Ni kata Nabi SAW, mungkin di sana ada kesilapan-kesilapan yang Allah SWT tak maafkan. Na'udzubillah min zalik. Dosa-dosa yang dia buat yang Allah tak maafkan, maka dia akan dikenakan juga sebentar azab siksaan api neraka Allah SWT. Na'udzubillah. Kita kena ingat, walaupun sebentar, tapi azab siksaan Allah ni begitu dahsyat. Maka sebab itulah kita kena selalu memohon pengampunan kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kerana kita tak mampu sebenarnya. Kita tidak ada kekuatan untuk berhadapan dengan azab dan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita bayang ular yang ada di dunia ni, kita tak mampu. Kalau ular patuk, masya-Allah, lambat je, syahidlah jawab dia. Dipatuk oleh digigit oleh binatang berbisa. Kadang-kadang kita kena ketik dengan lebah pun, kena ketik dengan tebuan. Ataupun mungkin macam-macam binatang yang ada di dunia ni, kalau yang berbisa, yang berbahaya tu, kita tak mampu nak tahan. Bisui sikit pun kita tak mampu. Luka sikit, duri kena cucuk kita pun kita tak mampu. Apatah lagi azab dan siksaan Allah. Inna azabaha kana gharama, kata Allah. Azab Allah sangat ngeri, sangat dahsyat. Maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita untuk kita bertaubat, memohon pengampunan kepada Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan dosa-dosa kita di sana. Jangan sampai Allah bersihkan dosa-dosa kita di sana. Biarlah dosa-dosa kita dibersihkan di sini. Di mana ujian yang menimpa kita di sini sangat ringan jika dibandingkan dengan ujian, azab, siksaan, api neraka Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala haddatsana abi an Talq bin Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in anna imra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin faqalat ud'u lahu faqad dafantu thalathatan faqala ihtadharti bihidharin syadidin minan nar atau kama qala alaihi salatu wasallam. Umar bin Hafs bin Ghiyath menceritakan kepada kami bapaku. Bapaku menceritakan kepada kami daripada Talq bin Muawiyah, daripada Abu Zur'ah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang wanita sambil membawa bayi mendatangi Nabi SAW. Seorang wanita datang bertemu Nabi SAW, lalu dia berkata, doakanlah untuknya kerana anakku sudah kehilangan 3 orang. Mana dia dah kematian 3 orang anak dah. Jadi dia minta yang janganlah sampai Allah Ta'ala ambil yang keempat ni. Masya Allah, cerita bayang ni. Mak dengan anak ni Masya Allah, hebat.
Kita ayah dengan anak mungkin kurang sikit, tapi mak dengan anak, sebab mereka yang melahirkan anak tersebut. Mereka yang membesarkan anak tersebut. Mereka yang bagi mandi, mereka yang bagi tidur, mereka yang uruskan anak-anak. Maka sudah pasti perasaan sayang, kasih dan cinta pada anak-anak ini memang tebal. Dan memang kita kata begitu kuat kasih sayang yang ada dalam jiwa mereka kan. Jadi cerita bayang bila diuji oleh Allah dengan kehilangan, kematian anak, lebih-lebih lah sampai 3 orang ni. Jadi wanita tu datang bertemu Nabi, minta Nabi berdoa. Janganlah sampai anak yang keempat ni pun Allah Ta'ala ambil juga. Mungkin dia rasa macam dia dah tidak ada kekuatan. Mungkin dia rasa macam dia sudah tidak ada kekuatan untuk berhadapan dengan ujian Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, kata apa? Engkau telah membuat benting yang kuat dari siksaan neraka, Masya Allah. Mana anak yang mati tadi menjadi benting ataupun menjadi penghalang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan. Memang Allah Ta'ala uji nampak berat. Tapi di sana ada kelebihan yang sangat-sangat istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang diuji. Sebab itulah kita dah ambil sebelum-sebelum ni pun kan. Di mana dalam kehidupan dunia ni pasti Allah Ta'ala akan uji. Sama ada ujian tu yang kita sedang ataupun kita tak sedang. Ujian tu sama ada yang ringan ataupun berat. Ujian tu sama ada dalam perkara yang kita suka ataupun perkara yang kita tak suka. Semua benda ni menjadi ujian. Apa bukti yang mengatakan benda yang kita suka tu ujian juga? Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman memang nak supaya istana Ratu Balqis ni berada di depan dia. Dan tatkala benda tu memang betul-betul ada depan dia, lalu dia kata apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah limpah kurnia Tuhanku. Jadi Allah Ta'ala nak uji aku sama ada aku bersyukur ataupun aku tak bersyukur. Liyabluwani. Allah Ta'ala nak bala, nak uji. Jadi nak cerita pada kita, ujian kadang-kadang datang dalam bentuk yang kita suka. Kita dapat duit banyak, naik pangkat, ada jawatan. Ini ujian untuk kita. Kita dapat duit banyak. Kemana kita manfaatkan duit tadi? Adakah kita menjadi orang yang pemurah ataupun kita jadi orang kedekut? Na'udzubillah min zalik. Allah dah bagi banyak dah ni. Kita ada pangkat, ada jawatan. Apakah kita akan guna pangkat dan jawatan kita mengikut apa yang dikenaki oleh Allah dan Rasulullah SAW, ataupun kita menyalahgunakan pangkat dan kedudukan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua benda ni adalah ujian dalam bentuk yang kita suka. Kerana apa? Kerana jawatan kita suka, duit kita suka, pangkat kita suka kan. Jadi ini adalah ujian juga. Jadi setiap ujian pasti Allah Ta'ala akan janjikan dengan janji yang lumayan di hari akhirat nanti. Haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id al-Jurairi an Khalid al-Aishi qala mata ibnun li fawajadtu alayhi wajadan shadida faqultu ya Aba Hurairah ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sigharukum da'amisul jannah atau kama qala alaihi salatu wasallam. Ayyash menceritakan kepada kami Abdul A'la, menceritakan kepada kami Sa'id al-Jurairi, menceritakan kepada kami daripada Khalid al-Aisi. Dia berkata anak lelakiku telah meninggal dunia. Lalu aku mendatangkan dia dengan perasaan yang berat. Mana anak lelaki meninggal dunia, memang dia akan rasa berat. Sebab biasanya yang akan menjaga keluarga, yang akan membantu keluarga ni biasanya anak lelaki. Biasanya. Bukan kata anak perempuan tak boleh bantu, tak boleh tolong dah. Sebab anak perempuan ni bila dia dah berkahwin, dia ada tanggungjawab dia. Yang perlu dia laksanakan kepada suami dia, pada keluarga dia. Tapi biasanya akan ambil berat berkaitan dengan keluarga ni ialah anak lelaki. Maka sebab itulah anak-anak ni kena bagi didikan yang betul. Kena bagi didikan yang baik supaya mereka ni kenang. Dan mereka tahu tanggungjawab dan kewajipan yang perlu mereka laksanakan terhadap keluarga, terhadap ibu bapa mereka. Dan kita, isteri-isteri ni kena ingat. Isteri-isteri ni kena ingat. Sekiranya suami kita
mengambil berat tentang keluarga dia, mengambil berat tentang mak dan ayah dia, jangan kita larang. Dan jangan kita terasa hati, kerana itu adalah tanggungjawab dia sebagai anak lelaki. Itu adalah tanggungjawab dia sebagai keluarga, di dalam sebagai keluarga mereka. Jangan ada di kalangan isteri-isteri yang melarang suami dia untuk berbuat kebajikan kepada ibu bapa dia. Jangan ada di kalangan isteri-isteri yang melarang suami dia berbuat kebaikan dan kebajikan kepada keluarga suami dia, adik-beradik suami dia. Tak boleh, salah tu. Salah tu. Kerana apa? Kerana suami dia ada tanggungjawab dan ada kewajipan yang perlu dia laksanakan kepada ibu bapa dia, yang perlu dia laksanakan kepada keluarga dia. Jangan sampai ada di kalangan anak-anak perempuan ataupun kita kata isteri-isteri ni yang menghalang perbuatan ni. Sebab kadang-kadang ada di akhir zaman ni, isteri cuba halang suami daripada nak berbuat baik kepada ibu bapa suami. Kadang-kadang ada di kalangan isteri-isteri yang cuba menghalang suami dia daripada berbakti dan berbuat baik kepada keluarga suami dia. Kan? Jadi jangan, tolong kita faham benda ni. Orang perempuan kena faham benda ni. Tanggungjawab dan kewajipan yang perlu dia laksanakan. Maka sebab itulah kena belajar, kena mengaji. Kena belajar, kena mengaji. Kerana dengan kita belajar dan mengaji ni, insya-Allah kita akan dapat lebih memahami apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita tinggalkan. Ini adalah hasil daripada kita belajar dan kita mengaji, maka kita akan faham benda yang dituntut, diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tabi'in ni, dia datang bertemu dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam perasaan dengan perasaan yang begitu berat, dahsyat. Lalu Abi Hurairah, dia tanya Abi Hurairah, apakah engkau pernah mendengar sesuatu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghiburkan kita atas kematian anak kita? Ada tak mana ada hadis sabda Nabi yang Nabi SAW memberi jaminan, memberi khabar gembira kepada mereka yang kematian anaknya? Lalu Abi Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku mendengar Nabi SAW bersabda, anak lelakimu yang masih kecil laksana jentik-jentik syurga yang kecil, iaitulah anak lelaki atau mana-mana anak lah yang mati ketika masih kecil ataupun yang masih belum baligh, maka mereka ni akan menjadi orang kata apa? Orang yang akan membantu dan menolong kita, dan mereka ni kata sebagai ulama akan terus kecil, di dalam syurga. Jadi itulah keadaan mereka di sana nanti. Itulah keadaan mereka di sana nanti. Ini apa yang disebut oleh Abi Hurairah berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Ishaq qala haddatsani Muhammad bin Ibrahim bin Harith an Mahmud bin Labid an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata lahu thalathatun min al-waladi fahtasabahum dakhala al-jannah faqultu ya Rasulullah wathnani faqala wathnani qultu li Jabir wallahi ara law qultum wa wahidun laqala qala wa ana adhunnu wallahi. Ayyash menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin Harith menceritakan kepada aku daripada Mahmud bin Labid daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kematian 3 orang anaknya lalu dia mengikhlaskan mereka, makna kata dia meredai, mana dia kematian 3 orang anak dan dia redha. Mana mengikhlaskan ni ialah dia redha, dia terima, pasrah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga. Orang yang kematian 3 orang anak, dia dah dijamin syurga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni jangan pergi bunuh pula. Kan? Ini yang mati dengan takdir Allah, bukan pergi bunuh. Aku nak masuk syurga Allah, bunuh 3 orang anak. Ada, bukan macam tu cara dia. Ini yang memang Allah Taala takdirkan mereka meninggal dunia suatu masih belum baligh lagi, masih kecil dan belum baligh. Maka jaminan untuk orang yang diuji oleh Allah ni dengan kematian 3 orang anak ni ialah syurga, yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kami bertanya, wahai Rasulullah, jika dua orang, kalau dua orang anak macam mana? Rasulullah jawab, juga dua orang anak. Kalau dua orang anak pun boleh melayakkan dia masuk ke dalam syurga juga. Saya berkata kepada Jabir, demi Allah, saya kira seandainya kamu berkata satu, mana seorang, maka nescaya Rasulullah akan berkata seorang pun akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Jadi Jabir berkata, saya pun akan kira seperti itu. Mana saya pun rasa macam itulah. Kalau sekiranya kami dulu tanyalah Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seorang macam mana? Sudah pasti Rasulullah akan kata seorang pun boleh masuk syurga. Kalau seorang pun boleh dijadikan sebagai alasan untuk Allah SWT masukkan ke dalam syurga. Hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Hafs bin Ghiyath qala sami'tu Talq bin Muawiyah wa jadduh qala sami'tu Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in anna imra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin faqala Allah lahu faqad dafantu thalathatan faqala ihtadharti bi hidharin shadidin minan nar. Macam mana hadis yang di atas tadi juga, macam mana hadis yang di atas tadi juga, lebih kurang apa yang disebut oleh Nabi SAW kat tadi, yang hadis yang ke-144 tadi. Sama juga hadis ni sama dengan hadis yang 144 tadi, hadis yang ke-147 ni. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hafs bin Ghiyath menceritakan kepada kami, aku mendengar Talq bin Muawiyah, dia adalah pakciknya, huwa jadduhu, dia adalah jaddun, atuknya, pakcik, atuk, datuknya. Aku mendengar Abu Zur'ah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in bahawa seorang wanita sambil membawa bayinya mendatangi Nabi SAW lalu berkata, doakanlah kepada Allah untuknya kerana anakku kehilangan 3 orang. Mana dia dah mati 3 orang dah anak dia, macam hadis di atas tadi. Dia dalam Bukhari ni, dia ada beberapa hadis yang diulang oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan dalam kitab Adabul Mufrad ni juga Imam Bukhari ulang beberapa hadis, terutamanya hadis yang berkaitan dengan jiran yang kita dah ambil dah sebelum ni kan. Lalu Nabi SAW berkata, engkau atau bersabda, engkau telah membuat benteng yang kuat dari siksaan neraka. Hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in ja'at imra'atun ila Rasulillah SAW faqalat, ya Rasulullah, inna la naqdiru alayka fi majlisika fawa'idna yawman na'tika fih. Faqala maw'idukunna baitu fulanin faja'ahunna lidhalika alwa'd wa kana fima haddathahunna ma minkunna imra'atun yamutu la thalathatun min alwaladi fatahtasibahum illa dakhaltil jannah. Faqalat imra'atun aw ithnani qala aw ithnani. Kana Suhailun yatashaddadu fil hadithi wa yahfadhu wa lam yakun ahadun yaqdiru ay yaktuba indahu. Ali menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Suhail bin Abi Sahlih menceritakan kepada kami daripada bapanya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Rasulullah, kami para wanita tidak mempunyai waktu dari majlismu. Mana wanita datang bertemu Nabi SAW, minta Nabi lapangkan satu masa yang khusus untuk mereka. Sebab kadang-kadang ada wanita ni dia nak tanya benda-benda yang kita kata yang peribadi atau benda yang agak kerahsiaan. Jadi kalau sekiranya di sana ada orang lelaki, ada orang perempuan, jadi mereka mungkin segan nak tanya. Sebab itulah kita di sini alhamdulillah kita ada juga kuliah muslimat. Penting kuliah muslimat yang khusus untuk muslimat penting. Selain daripada kita ada kuliah umum, muslimin pun boleh datang, muslimat pun boleh datang, dan di sana ada kelas khusus untuk muslimat. Macam kita lagi ada kelas yang khusus untuk muslimat, membicarakan berkaitan dengan darah yang keluar daripada wanita kan, yang dibahaskan oleh Al-Fadilah Ustazah Basyariah nanti insya-Allah. Jadi benda ni penting sebenarnya. Sebab kadang-kadang wanita ni dia tak banyak masa seperti mana orang lelaki.
Di mana wanita ni boleh kata banyak masa dia habis untuk menguruskan rumah tangga dia. Basuh kain, kemar rumah, jaga anak, masak dan sebagainya. Jadi kurang masa mereka untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Maka seorang wanita datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi khususkan satu masa untuk mereka, dan mereka nak tanya perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita. Hukum hakam yang berkaitan dengan wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka buatlah janji kepada kami kepada suatu hari yang kami boleh datang pada hari itu. Jadi dia minta Nabi bagi satu hari yang khusus untuk mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berkumpullah kamu di rumah fulan bin fulan. Mana Rasulullah kata, okey tak apa. Kalau gitu, aku bagi masa pada kamu ataupun aku tentukan. Iaitulah pada hari siang-siang, kita akan bertemu di rumah si fulan bin si fulan. Rumah seorang sahabat yang ditentukan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mendatangi mereka kerana janji tersebut. Nabi pun datang pada hari dan masa yang telah dipersetujui, yang telah ditetapkan. Lalu Nabi pun datang dan Nabi pun bagilah kita kata ceramah, tazkirah, peringatan, nasihat kepada wanita-wanita muslimat, sahabiat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan atau perkataan yang disampaikan kepada mereka antara isi kandungan ceramah Nabi pada hari tersebut adalah tidak ada seorang wanita di antara kamu di mana 3 orang anaknya meninggal dunia lalu dia mengikhlaskan mereka, mana dia redha, dia terima dengan qada dan qadar Allah, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam syurga, kata Nabi SAW. Kalau sekiranya 3 orang anak yang meninggal dan kita redha, kita mana kata terima qada dan qadar Allah, maka Allah SWT jamin untuk dia syurga. Lalu seorang wanita bertanya, jua 2 orang anak, kalau 2 orang anak macam mana Rasulullah? Mana kalau sekiranya kita kematian 2 orang anak, macam mana wahai Rasulullah? Rasulullah kata, juga 2 orang anak. Kalau 2 orang anak pun, maka layak untuk masuk syurga. Tadi, hadis lain tadi, yang kita ambil tadi, sahabat yang lain sebut juga, sama juga. Cuma di sana ditambah, tak ada orang yang tanya seorang. Dalam kes yang wanita ni kuliah muslimat ni pun, atau sahabiat ni pun, tak ada sahabiah yang bertanya Rasulullah kalau seorang macam mana. Mungkin ini adalah kita ada takdir Allah Ta'ala, bahawasanya sahabat tak bertanya. Kalau sekiranya sahabat tanya kalau seorang, insya-Allah pasti Nabi akan sebut, walaupun seorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Haddatsana Harami bin Hafs wa Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Uthman bin Hakim qala haddatsani Amr bin Amir al-Ansari qala haddatsatni Sulaim qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Sulaim ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu aulad, ma min muslimina muslimaini, ma min muslimina atau ma min muslimina yamutu lahum, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu auladin illa adkhalahum Allahu jannah bi fadli rahmatihi bi fadli rahmati iyahum. Qultu wasnani qala wasnani. Haram bin Hafs bin Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Uthman bin Hakim menceritakan kepada kami, Amr bin Amir al-Ansari menceritakan kepada aku, Sulaim menceritakan kepada aku, dia bertanya, dia berkata, aku berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, wahai Sulaim, tidak ada 2 orang muslim yang 3 anaknya meninggal, melainkan Allah akan memasukkannya, memasukkan keduanya ke dalam syurga dengan sebab rahmat Allah kepada mereka. Saya berkata, juga 2 orang anak? Nabi bersabda, juga 2 orang anak. Mana lebih kurang macam tadi kak? Mula Nabi kata 3 orang. Kemudian ditanya oleh Sulaim, kalau 2 orang macam mana? Lalu Nabi SAW kata, walaupun 2 orang akan dimasukkan ke dalam syurga juga. Walaupun 2 orang akan dimasukkan ke dalam syurga juga. Okey, kita tengok ada 2 hadis lagi. Kita tengok.
Haddatsana Ali qala haddatsana Mu'tamir qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Jariz anna al-Hasan haddatsahu biwasit anna Sa'sa'ah bin Muawiyah haddatsahu annahu laqiya Aba Dharr mutawashshihan qirbatan qala ma laka min al-waladi ya Aba Dharr qala ala uhaddithuka qultu bala qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma min muslimin yamutu lahu thalathatu min al-waladi lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyahum wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'ala Allah ta'ala kulla 'udwin minhu fikakahu li kulli 'udwin minhu. Ali menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami, aku membacakan kepada Al-Fudail dari Abu Harith bahwasanya Al-Hasan menceritakan padanya bahawa Sa'sa'ah Ibnu Muawiyah menceritakan kepadanya bahawasanya dia bertemu dengan Abi Dharr Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi SAW yang sedang memakai gereba. Sedang memakai gereba. Mutawashshihan qirbah, mana dia apa? Gereba ni mana qirbah yang dia apa? Pakai tu bekas yang dibuat daripada kulit, yang mana dalam bekas tu ada ayak dalam tu. Jadi dia sandang bekas tu di bahu dia. Di mana dalam bekas tu ada ayak, dia panggil qirbah. Dalam syarat dia panggil qirbah, iaitulah bekas yang dibuat daripada kulit, yang mana bekas tu biasa digunakan untuk letak ayak minuman dalam tu. Jadi sambil dia berkata, bagaimana pendapatmu tentang seorang anak wahai Abu Dharr? Abu Dharr berkata, apakah ingin aku ceritakan pada kamu? Lalu saya, itu sahabat tabi'in yang bertanya tadi, dia berkata, tentu. Wahai Abu Dharr. Lalu Abu Dharr berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim yang 3 anaknya yang belum balik meninggal, kecuali Allah pasti akan memasukkannya ke dalam syurga. Berkat rahmatnya kepada mereka. Masuk syurga dengan sebab rahmat Allah kepada mereka. Tidak ada seorang yang memerdekakan hamba sahaya. Orang Islam, itulah seseorang yang memerdekakan hamba. Hamba sahaya, dulu orang panggil hamba sahaya. Hamba itulah orang Islam juga. Kecuali Allah Azza wa Jalla akan menjadikan setiap organ tubuh si hamba tu tadi. Bukan budak, si hamba. Hamba tersebut sebagai pembebas daripada neraka pada setiap organ tubuhnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi atau menjanjikan kelebihan kepada orang yang memerdekakan hamba. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada orang yang digelar sebagai hamba dah sekarang ni. Hamba dah tak ada. Cuma mungkin kita boleh bantu orang-orang yang kesempitan, orang-orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Mudah-mudahan dengan kita bantu dan tolong orang yang kesempitan dan orang yang memerlukan pertolongan dan bantuan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran yang besar kepada kita. Tadi hadis yang terakhir. Haddatsana Abdullah bin Abi al-Aswad qala haddatsana Zakaria bin Umarah al-Ansari qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata lahu thalathatun lam yablughul hintha adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah. Abdullah bin Abu Aswad menceritakan kepada kami, Zakaria bin Umarah al-Ansari menceritakan kepada kami, kepadanya Abdul Aziz bin Shuaib menceritakan kepadanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang 3 orang anaknya yang belum balik meninggal dunia, maka Allah akan memasukkannya dan mereka ke dalam syurga dengan rahmatnya. Masya Allah. Allah masukkan ibu bapaknya dan Allah masukkan juga anak-anaknya yang mati belum balik ke dalam syurga. Maka sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi mereka yang pernah diuji oleh Allah dengan kematian anak yang masih kecil, maka marilah kita kata apa? Redha dengan ketentuan Allah. Marilah sama-sama kita terima apa yang telah diqada dan qadarkan oleh Allah, kerana ianya adalah merupakan salah satu daripada rukun iman, beriman kepada qada dan qadar daripada Allah Taala, kerana benda ni adalah benda yang telah ditentukan oleh Allah
dan kita tidak mampu untuk melawan atau kita tidak mampu untuk mengatasi qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satulah sekadar yang diizinkan oleh Allah untuk sama-sama kita kongsi pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ana pesan pada semua pelajar, manfaatkan masa yang ada, guna sebaik mungkin masa yang ada ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita guna sebaik mungkin masa yang ada, banyak faedah yang kita boleh perolehi sepanjang kita berada di rumah kita. Bukan tak boleh main game tak boleh, tapi kawal masa kita. Biar kita yang kawal game, bukan game yang kawal kita. Biar kita yang kawal handphone, bukan handphone yang kawal kita. Kalau kita berjaya buat benda ni, insyaAllah kita akan berjaya sampai bila-bila. Tapi kalau sekiranya kita belum berjaya, maka marilah kita usaha lagi. Minta pada Allah, ya Allah bagi kekuatan padaku ya Allah. Bila tangan tu gatal nak main game, doa, ya Allah bagilah kekuatan padaku ya Allah. Pergi ambil Quran. Bila nak ambil handphone, kona tangan tu pergi ambil Quran. InsyaAllah lama-lama insyaAllah lama-lama Allah akan bantu dan tolong kita. Apa pun kena ingat, kena minta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Hanya Allah Ta'ala saja yang dapat bantu dan tolong kita. Ustaz-ustaz, ustazah, ibu bapa hanya mampu pesan pada kita. Sebab antum dah besar, Allah dah bagi akal fikiran yang waras, antum dah boleh berfikir sendiri, dan ada di kalangan kamu yang telah baligh. Jadi layaklah kamu berfikir sendiri. Mak, ayah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah hanya boleh nasihat, hanya boleh pesan, dan kami hanya mampu berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu dan tolong kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.